Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan kita pada pagi ini dari daerah Belait Siti Mariam Mas Ayu, apa khabar? Bersama dengan Halo, rakan kita Assalamualaikum. Siti Mariam Mas Ayu. Apa khabar? Assalamualaikum. Boleh mendengarkan suara kita? Seperti tersekat ya. Ya, Jadi mungkin kita bersama dengan rakan kita Siti Mariam Mas Ayu di daerah Belait. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh mendengarkan kita di bandar? Mungkin belum dapat mendengarkan kita ni. Jadi kita ni belum lagi dapat sempat bertanyakan tadi. Jadi rakan penerbit kita cuba ya untuk menghubungi sekali lagi bersama rakan kita. Jadi kita ingin bertanya sebetulnya kepada rakan-rakan kita, bagaimana cara untuk menenangkan hati ataupun merawat hati ataupun terapi diri. Salah satu cara untuk penjagaan diri. Tadi antara yang kami kongsikan adalah dengan melihat keindahan alam sekitar. Keindahan alam. Kalau Hani sendiri macam mana? Itu salah satu caranya. Tapi kalau sekiranya tidak ada kesempatan untuk keluar rumah, salah satu caranya kalau shopping. Itu kadang-kadang kan kalau kita retail therapy kan, kadang-kadang kalau retail therapy mula-mulanya senang hati, tetapi sakitnya terasa di kehujung di penghabisannya. Jadi mungkin retail therapy itu mungkin salah satu caranya. Betul. Tapi kadang-kadang tidak memuaskan. Kadang-kadang kalau retail therapy pada masa itu sahaja senangnya, tetapi sudah lepas satu kenapa dibalinya? Yalah kan. Begitulah. Tetapi kalau bagi saya pastinya dengan meluangkan masa bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga, melakukan aktiviti yang menyenangkan hati kita ni. Jadi salah satu yang paling lain daripada yang lain yang pernah saya cuba adalah diving, menyelam. Itu adalah salah satu hal yang ingin saya lakukan juga sebetulnya. Jadi sebenarnya di negara Brunei Darussalam ini begitu indah lautan di negara Brunei Darussalam ini. Jadi dengan aktiviti menyelam ini dapat kita ni lihat antara ciptaannya yang memang jarang kita ni lihat. Kehidupan laut di dalam dasar laut ya. Baik, kita cuba sekali lagi untuk menghubungi rakan kita Siti Mariam Mas Ayu, ataupun mungkin kita terus serahkan saja kepada rakan kita Siti Mariam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat buat semua. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai pagi. Dan di pertemuan kita ni hari ini, hari Jumaat 3 hari bulan Ogos 2023 bersamaan dengan 17 Muharram 1445 Hijrah. Dan Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait cerah dan amat mengizinkan, dan apapun perancangan bis kita untuk hari ini bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Ya, dan sini saya ingin kongsikannya satu acara semasa akan berlangsung pada hari Ahad ini 6 hari bulan Ogos 2023, yang mana Jeraya Wara Kesihatan Buah Pinggang untuk semua akan diadakan pada hari Ahad ini 6 hari bulan Ogos 2023 bermula dari jam 6.30 pagi sehingga jam 10 pagi, dan Jeraya Wara ini akan berlangsung di kawasan letak kereta Menara Cendera Kenangan Hotel V Plaza Kuala Belait. Dan sama-samalah kita ni memeriahkan lagi acara hujung minggu ini dan samping itu sambil kita membeli belah dari peniaga-peniaga tempatan kita ni, ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang anda boleh membawa seisi keluarga untuk turut serta yang mana antara aktiviti yang akan diadakan untuk Jeraya Wara Kesihatan Buah Pinggang untuk semua ini adalah antaranya larian, pemeriksaan kesihatan, pameran, demo masakan makanan sihat, pertandingan melukis bagi dewasa, dan juga peraduan mewarna bagi kanak-kanak, kuis dan juga banyak lagi. Ya sudah, seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas untuk edisi pagi ini.
Setiap orang pernah mengalami perasaan emosi seperti tertekan atau mengalami ketegangan. Stres merupakan sebahagian dari kehidupan manusia. Artinya bahawa manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan dalam hidupnya. Ia merupakan asam garam dalam kehidupan. Bezanya hanyalah pada tahap stres yang dialami oleh seseorang itu, sama ada serius ataupun tidak. Gangguan emosi ataupun jiwa yang mengakibatkan kepada stres ataupun depresi. Ini adalah gangguan daripada jiwa dan gangguan pada minda yang disebabkan terkadang daripada pergaulan bebas, yang pertama. Yang kedua, disebabkan kurangnya kualiti hidup. Apabila mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkan hasil, kemudian bekerja tetapi tidak mencukupi kepada pendapatan sehariannya ataupun pendapatan kehidupannya, dan terkadang daripada pergaulan bebas, bergaul dengan kawan-kawan yang tidak betul sehingga akan terkadang disisihkan oleh kawan-kawan. Timbul perkelahian, timbul perselisihan daripada mereka, menyebabkan dirinya stres, menyebabkan dirinya depresi. Dengan gangguan-gangguan inilah membuatkan mereka ini akan terganggu jiwanya, terganggu pada emosinya, yang menyebabkan mereka ini mengalami yang dipanggilnya sebagai stres ataupun depresi. Dan ini angkanya tinggi di dalam rekod medikal ataupun rekod hospital. Banyak orang yang mengalami gangguan emosi sekarang ini, tidak hanya berlaku kepada orang tua tetapi juga berlaku kepada anak-anak muda sekarang ini. Agama Islam mengajar kita untuk mengendalikan emosi dengan cara yang sihat dan bermanfaat dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di samping berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah, orang yang beriman berasa yakin bahawa setiap ujian atau cabaran yang dihadapi itu mempunyai hikmah yang tersurat dan tersirat. Salah satu daripada ubat untuk menenangkan jiwa itu adalah bersolat. Yang kedua, dengan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran juga kita dapat mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang boleh menenangkan jiwa, menenangkan hati seseorang itu yang dengan gangguan emosinya, terkadang dengan alunan Al-Quran sahaja pun telah membuatnya luluh, hatinya luluh, tenang rasanya. Dan ia tidak merasakan apa-apa, hilang dunia ini di matanya, hilang dunia ini di telinganya, kerana di dalam hatinya ada Al-Quran, didengarkan kepadanya Al-Quran, maka gangguan-gangguan tadi itu akan hilang dengan serta-merta, tetapi dengan syarat harus istiqamah, harus berterusan. Kalau hanya sehari dua, mungkin gangguan itu akan kembali, tetapi harus diistiqamahkan. Begitu juga dengan salat, maka dengan itulah, dengan salat itu tadi akan membantu kepada seseorang yang ada gangguan emosi atau gangguan jiwa tadi, akan setiap hari menjadi yang setiap saat menjadi tenang. Dan yang ketiga tadi saya sebutkan sudah, yang pertama salat, yang kedua baca Quran, dan yang ketiga tadi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir ini sangat membantu hati. Ia adalah proses membersihkan hati, untuk hati itu menjadi bersih dan tentram kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir, yakni zikir itu mengingati kepada Allah. Apapun zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak zikir yang diajarkan oleh para ulama, dan Nabi SAW juga banyak mengajarkan zikir-zikir untuk menenangkan hati. Dan antaranya yang dapat diamalkan ialah la ilaha illallah. Nabi sebutkan dalam hadisnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itulah, dengan tiga perkara yang paling kuat inilah yang akan membantu seseorang yang mempunyai gangguan emosi, stres, depresi dan lain sebagainya, akan menemui ketenangannya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mengirimkan kepadanya penyakit, Allah jualah yang berhak menarik penyakitnya kembali. Maka
kita kembalilah kepada Allah yang memberikan sesuatu kepada kita. Allah yang beri sakit, Allah juga yang beri kesembuhan. Ia memiliki kesembuhan, ia juga tempat kita meminta kesembuhan. Maka kepada Allah juga kita ni kembali, segala-galanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, pengendalian emosi memberi pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kestabilan jiwa. Oleh itu, pengurusan dan pengendalian emosi sangat penting dalam menjaga kesihatan emosi dan memupuk perkembangan diri. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dalam setiap jawapan yang kita fikirkan. Ini akan mewujudkan rasa tentram apabila keputusan yang dicapai hasil dari menolak diri seiring dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Allah sebutkan, dengan hanya menyebut nama Allah atau mengingati Allah, hati itu akan menjadi tenang. Allah telah sebutkan dalam Quran bahawa dengan hanya mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Hanya dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenteram, sejahtera, aman, sentosa. Nah, maka daripada segi perspektif Islam ataupun daripada pandangan sudut pandang Islam, bagaimana mengatasi kepada gangguan emosi ataupun jiwa ini adalah yang pertama, dihamparkan sejadah pada tempat salatnya dan bersembahyanglah ia dengan 2 rakaat. Sembahyang hajat, sembahyang taubat, apapun sembahyangnya. Dan seterusnya bermunajat kepada Allah, meminta bantuan akan ketenangan. Allah itu sangat rindu kepada hambanya untuk berdoa kepadanya. Ya? Allah Ta'ala itu sangat menunggu-nunggu di manakah hambaku pada malam ini, di manakah hambaku saat ini, adakah ia ingin berdoa padaku, apa permintaannya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian nescaya aku kabulkan, kata Allah. Nah, dari sana maknanya Allah itu menunggu hamba-hambanya ini untuk dihamparkan sejadahnya, diletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah, untuk mencari akan kecintaan Allah, mencari akan kerinduan Allah itu. Nah, maka dari sanalah kata Allah SWT, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yakni dengan hanya menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang.